So esok berkenaan dengan Rosmah. Apa yang berlaku dengan kes Rosmah ni? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, Rosmah esok adalah keputusan kes beliau. Kes Rosmah esok adalah keputusan. Keputusan apa tuan-tuan? Keputusan berkenaan dengan kes solar. Ada 12 pertuduhan charges yang dikenakan kepada Rosmah, dan esok adalah 1 hari bulan. Bukan esok, sorry. Yalah, esok lah 1 hari bulan. 1 hari bulan esok, hari Jumaat adalah hari esok hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis esok adalah di mana keputusan Rosmah, keputusan kes Rosmah, dia pertama sekali dia nak gugurkan, pertama sekali Rosmah dia nak gugurkan hakim. Okey, Rosmah mohon supaya gugurkan hakim, dan keputusan itu akan didengar esok. Okey, itu yang pertama. Dia buat macam Najib buat dulu lah, dia nak delaykan kes sebab keputusan tu esok. Kenapa dia nak gugurkan hakim? Okey, kita baca dulu kenyataan ini kita baca dulu kenyataan ini. Alright. So nanti saya nak dengar dekat ni dengar ke tidak. Test 1 2, test 1 2, 1 2 3, 1 2 3. Okay. Alright. Tuan-tuan dengar ke suara saya ni? Dalam ni sebab saya test sistem baru, jadi saya tak tahu suara saya ni didengar atau tidak. Okay. Test 1 2, test 1 2. Hello. Hello. Hello, dengar. Dia macam double lah suara dia. Dengar Okay. Alright. Dengar. Good. Hello, dengar. Okay, so kita akan membawa kes cerita tentang Rosmah ni dahulu. Apa yang dia pohon dahulu. Pertama sekali, dia Rosmah mohon gugurkan hakim tangguh keputusan kes rasuah solar esok. Rosmah langsung menampilkan permohonan untuk menggugurkan hakim perbicaraan Muhammad Zaini Mazlan menjelang keputusan kes rasuah berkenaan projek solar bernilai 1.25 bilion yang dihadapinya. Peguam kepada bekas isteri Perdana Menteri Najib Razak itu memfailkan permohonan tersebut semalam bagi menangguhkan keputusan yang ditetapkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur esok. Mahkamah menetapkan untuk menyampaikan keputusan kes berkenaan esok yang akan menyaksikan sama ada Rosmah dibebas atau disabitkan serta dijatuhkan hukuman. Secara kebetulan, Mahkamah semalam menolak permohonan kali kedua Rosmah untuk menggugurkan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sri Ram daripada menjadi sebahagian pasukan pendakwaan dalam kes solar. Ketika dihubungi hari ini, peguam belanya Akbardin Abdul Kadir mengesahkan permohonan itu difailkan semalam dan pihak pendakwaan telah dimaklumkan mengenai perkara itu. Menurut salinan permohonan yang difailkan di Mahkamah Tinggi bidang kuasa jenayah itu, Rosmah berkata dia hilang kepercayaan terhadap keupayaan hakim untuk mendengar kes tersebut berikutan kebocoran draft penghakiman baru-baru ini yang didakwa menyatakan dia bersalah dalam kes itu. Rosmah mendakwa dia telah membaca artikel penulis blog Raja Petra Kamarudin bertajuk Rosmah Mansor will be pronounced guilty on the 1st of September bertarikh 26 Ogos di blog Malaysia Today. Dia menegaskan bahawa draft penghakiman yang didakwa bocor dan tular dalam talian itu menimbulkan persoalan sama ada Zaini boleh menjalankan tugasnya secara adil dan saksama tanpa dipengaruhi oleh pihak yang ketiga. Itu merupakan dakwaan yang dinyatakan dalam perkara tersebut. Okey, apa yang berlaku? Saya rumuskan. Ada dua perkara yang Rosmah cuba lakukan, tapi yang percaya. Yang pertama tu tak berjaya, iaitu dia cuba menukar Gopal Sri Ram sebagai pendakwa raya. Dia minta tukar tahun lepas. Kalau saya share yang berita tahun lepas punya, dalam berita tahun lepas pun Rosmah telah gagal untuk nak buang Gopal Sri Ram. Rosmah gagal batalkan kes gugurkan Sri Ram. Ini adalah bertarikh Disember 6, 2021. Apa yang Rosmah buat adalah dia cuba untuk menggagalkan kes tersebut. Dia cuba buang kes tersebut. Seperti biasalah, dia akan buang kes tersebut. Namun begitu, dalam masa yang sama, dia juga gagal untuk nak menjatuhkan Gopal Sri Ram, untuk menukar Gopal Sri Ram kepada orang lain. Dan keputusan semalam hakim telah menolak keputusan untuk menukar Gopal Sri Ram. So semalam juga beliau telah memfailkan satu fail yang mana untuk menggugurkan hakim Mahkamah Tinggi esok hari. So permohonan itu akan didengar pada esok hari. So berkemungkinan adakah kes ini akan ditunda? Berkemungkinan besar dia tidak akan ditunda. Adakah hakim akan ditukar? Berkemungkinan besar hakim tidak akan ditukar. Kenapa tuan-tuan?
Draft kebocoran ini tanggapan saya saja. Saya tak tahu prosedur mahkamah dalam kes yang mana draft itu bocor itu bagaimana, saya tidak pasti. Tetapi apa yang saya boleh katakan, hanya kerana bocornya draft tersebut tidak menjadikan hakim itu sebagai incompetent. Kerana apa? Yang pertama, tidak dibuktikan bahawa draft itu adalah draft yang benar, yang original. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun benar draft itu bocor, itu adalah draft. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun draft itu bocor, bukan hakim itu yang membocorkan. Bermaksud ada di dalam sistem hakiman yang perlu diteliti, yang perlu dilihat, yang perlu dikaji dan perlu disiasat. Tidak ada kena mengena dengan hakim. Tetapi dia dah menjatuhkan hukuman. Hukuman itu kalau dah jatuh sekalipun, itu pada fikiran dia, kalau benar draft tersebut adalah draft yang benar lah. Maksudnya kalau dia nak jatuh hukum 3, 4, 5 hari lepas, 26 punya bulan Ogos, dia dah ada dah. Draft ni memang kena buat, tuan-tuan. Sebagai hakim, kita kena sediakan draft. Nak panjang, nak tulis. Penghakiman, kalau saya tunjuk tuan-tuan, penghakiman SRC kes tebal ni, tuan-tuan. Kan, of course dalam banyak-banyak tu, dia adalah dia punya judgement, dia ada dia punya soal siasat, cross examination, bla bla bla, panjang lah. Of course jadi tebal. Tetapi kalau kita tengok, even dalam apa orang kata kehakiman ini, Najib, ini Court of Appeal pun tebal macam ni kan. Court of Appeal tebal macam ni. Ini appeal, maksudnya taklah panjang sangat. Bayangkan kalau trial judge, mahkamah yang melihat keputusan tersebut, lagilah banyak. Dia nak kena timbang, dia nak kena nilai, dia kena lihat dan sebagainya. So dalam hal ini, adakah Rosmah akan bersalah? Kalau dia, poin dia mudah je, tuan-tuan. Bukti telah menunjukkan bahawa Rosmah ada mempunyai pengaruh dalam memohon supaya apa orang kata, Jepak Holding itu mendapat bilion ringgit bagi projek tersebut. Dia ada pengaruh. Walaupun dia bukan menteri atau Perdana Menteri, tetapi dia isteri kepada Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri meluluskan projek tersebut. Ataupun walaupun dia tidak meluluskan secara direct, kita kena ingat menteri apa orang kata, menteri menteri pendidikan pada waktu itu mendapat arahan daripada Perdana Menteri untuk meluluskan projek lebih daripada 1 bilion yang meletakkan solar dan juga minyak untuk genset di pedalaman Sarawak. Dan sampai sekarang saya tak tahulah sekarang bagaimana, tapi saya rasa projek itu belum dilaksanakan lagi. Ada pun sebahagian saja dilaksanakan. Sedangkan duitnya sudah dibahagi-bagi dah. Dah ada pembahagian dah duit tersebut. Dan dia dikatakan meminta lebih 100 juta ringgit sebagai duit bayaran, bukan pampasan, sebagai komisen, kerana telah meluluskan, membantu bagi meluluskan projek tersebut. Jadi adakah kalau berlaku kesalahan esok, apa berlaku is? Okey, dia ada 2 kali appeal lagi, iaitu mahkamah rayuan. Dia akan ada, dia boleh merayu di mahkamah rayuan dan seterusnya mahkamah persekutuan. So dia boleh masuk jail terus ke esok is? Bergantung sama ada kes ini boleh dia, hukuman dia state of execution dipanggil, state of execution. Maksudnya dia stay, dia tak laksanakan lagi hukuman tersebut sehingga dia didapati bersalah. Most likely itu akan berlaku lah. Kalaupun dia didapati bersalah, maka dia takkan masuk penjara terus. Dia akan merayu, dan dalam rayuan tu nanti dia akan still bebas, sehinggalah macam Najib dulu 2 kali rayuan. So bila kita jangka kes ni habis, for another 2 years maybe, probably another 2 years, 23, 24 macam tu mungkin baru kes ni akan selesai lah kan. Berapa hukuman dia kita tak tahu, sebab dia ada 12 pertuduhan kan? Ada 12 pertuduhan. Jadi kita tak pasti perkara ini akan bagaimana perkara ini akan berlaku. Okey. So habis kat situ.